Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Akilah binti Delmi selaku moderator anda pada hari ini. Dalam forum kali ini, kita mempunyai 4 orang panel yang akan menjawab tentang faktor-faktor elemen kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah. Objektif kajian ini adalah yang pertama, mengenal pasti faktor-faktor elemen kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah menengah kebangsaan Sulaiman. Kedua, menghuraikan pelaksanaan faktor-faktor elemen kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah menengah kebangsaan Sulaiman. Dan yang ketiga, menganalisis penerimaan elemen kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah menengah kebangsaan Sulaiman. Hadirin dan hadirat sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh, izinkan saya mengupas serba sedikit tentang tajuk perbincangan kita pada hari ini. Kepelbagaian budaya dan latar belakang para pelajar masa kini menyebabkan pihak sekolah harus merancang strategi, terutamanya melalui kurikulum sekolah dalam usaha untuk membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum. Dalam konteks ini, kepelbagaian budaya bermaksud satu sistem kepercayaan dan tingkah laku yang mengiktiraf serta menghormati kewujudan pelbagai kaum dalam kelompok sebuah organisasi dan masyarakat. Ia juga mempunyai maksud yang mengakui dan menghargai perbezaan sosial budaya, menggalakkan dan menerima sumbangan berterusan mereka dalam konteks budaya yang eksklusif dalam organisasi dan masyarakat. Dari segi pendidikan, pelbagai budaya pula ialah proses atau strategi pendidikan yang melibatkan lebih daripada satu budaya yang ditunjukkan melalui bahasa, etnik atau ciri-ciri lain. Pendidikan pelbagai budaya ini bertujuan memupuk toleransi, kesedaran, pemahaman dan pengetahuan yang mengambil kira aspek persamaan dan perbezaan antara budaya. Akta Pendidikan 1961 ada menyatakan bahawa sistem pendidikan itu menepati prinsip bahawa kanak-kanak dididik sejajar dengan kehendak ibu bapa mereka yang berbilang kaum, agama, budaya dan atas dasar demokrasi pendidikan dan pengekalan budaya etnik masing-masing yang ada dalam masyarakat majmuk di negara ini. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya ingin meminta ahli panel kita yang pertama, iaitu Saudari Nurul Hidayah binti Mat Sabri untuk memberikan penjelasan tentang faktor yang pertama, iaitu faktor pentadbiran. Silakan Saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Moderator kerana bertanyakan tentang faktor pentadbiran. Di sini memperkenalkan saya Nurul Hidayah binti Mat Sabri bernombor matrik D20201955605 akan menerangkan tentang faktor pentadbiran. Menurut Campbell, Bridge and Easter 1977 berpendapat bahawa pentadbiran pendidikan ialah satu proses untuk menyelaraskan usaha di kalangan berbagai-bagai anggota bagi memenuhi matlamat berkaitan dengan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi secara ringkasnya, matlamat akhir yang dikehendaki dalam pentadbiran sekolah atau institusi ialah untuk meningkatkan taraf pengajaran dan juga pembelajaran. Menurut cikgu daripada SMK Sulaiman ini, ada menjelaskan bahawa cara pelantikan jawatan dalam pentadbiran di sekolah di mana pihak pentadbiran akan melantik jawatan kuasa pada setiap tahun melalui satu portfolio pentadbiran di mana dalam portfolio ini akan ditentukan jawatan kuasa yang baru bagi semua budaya dan bangsa akan dicampur dalam organisasi mengikut kesesuaian jawatan yang ada di dalam organisasi itu. Namun begitu, terdapat juga organisasi dalam mata pelajaran yang tidak melibatkan kepelbagaian budaya seperti subjek bahasa. Menurut Cikgu Aina Harlani juga ada menyatakan bahawa susunan dalam pentadbiran adalah mengikut urutan iaitu berdasarkan konsep dari atas ke bawah, di mana terdiri daripada pengetua sebagai jawatan paling tinggi. Pengetua pula bertanggungjawab dalam semua hal pengurusan pentadbiran dan keuangan sekolah. Pengetua di sekolah akan dibantu oleh ahli-ahli di bawahnya dalam menguruskan pelaksanaan sekolah seperti guru penolong kanan, ketua-ketua panitia dan guru-guru lain. Pihak pentadbiran di sekolah ini ada mewujudkan kepelbagaian budaya dengan melalui pelbagai aktiviti, terutama sekali di dalam aktiviti kurikulum PIBG dan sebagainya. Pihak pentadbir juga ada melaksanakan aktiviti ikut garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk melibatkan semua budaya yang ada. Sebagai contoh, dalam core curriculum, pihak pentadbir akan menggunakan aktiviti core curriculum yang melibatkan semua budaya dalam aktiviti core curriculum tersebut. Manakala, kalau dari segi
Dari segi hal ehwal murid, pihak HEM akan menggunakan remote di mana maklumat berkaitan dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan kepelbagaian budaya ini akan menggunakan kaedah penyampaian maklumat kepada guru yang mengawal aktiviti tersebut. Di sekolah SMK Sulaiman mempunyai menjalankan pelbagai aktiviti-aktiviti untuk mencapai matlamat-matlamat yang telah ditetapkan oleh guru-guru berdasarkan dengan panduan dan dasar yang telah ditetapkan oleh pihak pentadbir sekolah, di mana kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dijalankan ini adalah melibatkan kepelbagaian budaya. Matlamat-matlamat telah ditetapkan untuk dicapai terhadap aktiviti yang melibatkan kepelbagaian budaya ialah untuk memupuk sikap keharmonian antara pelajar yang mempunyai pelbagai budaya di sekolah tersebut. Okey, baiklah. Terima kasih kepada panel kita yang pertama. Sungguh jelas sekali keterangan yang diberikan oleh saudari. Seterusnya, saya ingin menjemput panel kita yang kedua, iaitu Puteri Balkis binti Sulaiman untuk menjelaskan tentang faktor pembelajaran. Seterusnya, saya akan menerangkan mengenai faktor pembelajaran atau faktor kurikulum. Terdapat 5 elemen yang saya akan bincangkan. Yang pertama ialah integrasi isi kandungan. Hal ini kerana dalam pengajaran di dalam kelas mestilah mempunyai penerapan kepelbagaian budaya. Contohnya, dalam buku teks 3/5 Bahasa Melayu, tema 12 ada kebudayaan, kesenian dan estetika. Ini membuktikan bahawa pengajaran di dalam kelas mempunyai kepelbagaian budaya. Selain Bahasa Melayu, terdapat subjek lain juga yang mensisipkan pengajaran mengenai kebudayaan, iaitu sains dan juga matematik. Yang kedua ialah proses pembinaan ilmu pengetahuan merupakan proses kemahiran dalam memahami sesuatu ilmu. Hal ini kerana ianya dipengaruhi oleh perspektif dan elemen perkauman yang wujud dalam bidang ilmu. Oleh itu, amatlah penting bagi mencampurkan pelbagai pelajar dari pelbagai kaum supaya mereka dapat berkongsi idea bagaimana untuk memahami sesuatu subjek. Yang ketiga ialah pengurangan prejudis. Guru mestilah menjalankan aktiviti yang memberikan impak positif kepada pelajar, iaitu perpaduan, persefahaman dan hormat menghormati. Keempat ialah pedagogi saksama. Guru mestilah menjalankan kaedah pengajaran dan gaya mengajar yang sama bagi semua pelajar, tidak kira kaum, budaya, jantina atau kelas sosial. Disebabkan keupayaan pelajar yang berbeza, maka guru mestilah menggunakan kaedah yang berbeza supaya dapat menarik minat pelajar untuk belajar. Yang kelima ialah pemekasan budaya. Hal ini kerana pelajar sangat digalakkan untuk berinteraksi dengan masyarakat luar yang mempunyai pelbagai budaya di mana mereka dapat bersedia untuk masa akan datang. Terima kasih panel kita yang kedua. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam elemen kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah, sememangnya aktiviti kebudayaan memainkan peranan penting. Oleh itu, saya ingin menjemput panel kita yang ketiga, iaitu Nurhanan binti Yusof untuk menjelaskan dengan lebih mendalam tentang faktor aktiviti kebudayaan ini. Silakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada moderator. Saya akan teruskan dengan faktor yang seterusnya, iaitu faktor budaya. Menurut Amir Hassan Dawi, budaya merujuk kepada ciri-ciri atau hasilan tingkah laku yang dipelajari oleh sekumpulan manusia daripada persekitaran sosialnya. Kepelbagaian latar belakang individu dalam masyarakat mempengaruhi kepelbagaian budaya para pelajar dalam institusi pendidikan. Sekolah merupakan platform yang terbaik bagi pelajar pelbagai budaya mengenal dan memahami kepelbagaian budaya yang wujud dalam masyarakat Malaysia. Berdasarkan temu bual yang dijalankan bersama Cikgu Aina Hanani dari Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman, Bentong Pahang, kepelbagaian budaya dapat dilihat di sekolah tersebut atas faktor guru-guru, para pelajar dan staf kaki tangan terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama. Walaupun di sekolah majoritinya berbangsa Melayu dan beragama Islam, namun budaya bangsa dan agama lain masih dapat dilihat.
Hal ini kerana warga sekolah mengamalkan keharmonian hidup pelbagai bangsa dan agama. Malah, warga sekolah sendiri mengalu-alukan kemasukan pelajar pelbagai bangsa dan agama di sekolah tersebut. Latar belakang pelajar yang berbeza bangsa dan agama mempengaruhi tingkah laku pelajar di sekolah. Hal ini kerana latar belakang keluarga mencorakkan budaya atau tingkah laku pelajar tersebut. Pelajar yang berlatar belakangkan pendidikan agama, tidak kira sama ada agama Islam maupun Buddha, Hindu atau Kristian, pelajar itu akan mengamalkan amalan sosial yang baik. Mereka akan lebih bertanggungjawab kepada diri mereka dan orang sekelilingnya. Sebagaimana kata peribahasa, bagaimana acuan, begitulah hasilnya. Seterusnya, subjek bahasa Melayu, sejarah serta civic dan kewarganegaraan merupakan subjek yang mempunyai silibus berkaitan kepelbagaian budaya. Sebagai contoh, terdapat tema warisan kepelbagaian budaya Malaysia dalam silibus subjek civic dan kewarganegaraan. Topik-topik yang dibincangkan dalam tema ini adalah berkaitan cerita rakyat pelbagai kaum, warisan kesenian pelbagai kaum, adab resam dan pantang larang pelbagai kaum dan sebagainya. Para pelajar juga dapat menjalankan aktiviti seperti pameran pelbagai budaya di Malaysia atau persembahan kebudayaan pelbagai kaum dengan kerjasama pihak sekolah di luar jadual waktu persekolahan. Tujuannya ialah untuk mengajar para pelajar menghargai warisan budaya serta ajaran dan amalan pelbagai agama masyarakat di Malaysia. Terima kasih diucapkan kepada saudari Hanan. Setelah mendengar penjelasan daripada saudari, sememangnya banyak aktiviti kebudayaan yang dilakukan di sekolah yang dikaji. Baiklah, sekarang saya ingin menjemput panel kita yang seterusnya, iaitu saudari Regina Anak Kuih untuk menjelaskan tentang faktor bahasa. Salam sejahtera kepada Encik Abu dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Regina Anak Kuih yang memegang nombor matriks di 2020-109-4541 pelajar ASMP Pendidikan Moral semester 2. Bersama saya pada hari ini, kita akan membincangkan faktor bahasa dalam kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah. Adakah anda tahu apa itu kepelbagaian bahasa dan bagaimana wujudnya banyak bahasa dalam masyarakat kita? Seperti yang kita tahu, bahasa ni wujud akibat daripada pelbagai etnik dalam masyarakat dan kedudukan geografi. Jadi, dalam konteks kurikulum sekolah, kepelbagaian bahasa dalam kalangan pelajar berlaku hasil daripada perbezaan etnik dan persekitaran. Sesuatu bahasa tetap dipengaruhi oleh kepelbagaian budaya yang terdapat di negara kita Malaysia. Dalam temu bual yang kumpulan kami jalankan pada 24 April yang lepas bersama dengan Cikgu Aina Hanani dari SMK Sulaiman Bentong Pahang, saya telah mengemukakan beberapa soalan yang berkaitan dengan faktor bahasa dalam kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah. Berdasarkan temu bual tersebut, bahasa yang mudah difahami oleh pelajar ketika sesi pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah adalah bahasa Melayu. Hal ini kerana hampir semua pelajar yang terdiri daripada pelbagai kaum fasih menggunakan bahasa Melayu berbanding dengan bahasa Inggeris. Bagi pelajar yang bersekolah di sekolah kerajaan, mereka telah dididik menggunakan bahasa Melayu hampir dalam semua mata pelajaran kecuali mata pelajaran bahasa Inggeris dan mata pelajaran bahasa asing. Akibat telah biasa menggunakan bahasa Melayu di sekolah maupun di rumah, mereka dapat mengaplikasikan penggunaan bahasa tersebut dalam kehidupan seharian selain menggunakan bahasa ibunda masing-masing. Selain itu, Cikgu Aina mendapati bahawa sebahagian pelajar yang pernah bersekolah di sekolah vernacular sukar menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris untuk bertutur dan sukar juga mengaplikasikannya dalam pembelajaran ketika di alam persekolahan sekolah menengah. Oleh hal yang demikian, mereka memerlukan perhatian dan bimbingan daripada guru-guru secara teliti dan berterusan agar mereka dapat mengikuti apa yang diajar oleh guru. Beliau juga berpendapat bahawa penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris digalakkan dalam kalangan guru dan pelajar sekolah agar dapat meningkatkan penguasaan terhadap bahasa kebangsaan dan bahasa antarabangsa. Penguasaan dua bahasa ini perlu bagi mempersiapkan diri untuk bersaing di dunia yang lebih luas.
Penguasaan bahasa Melayu mestilah digalakkan dalam kalangan guru-guru dan pelajar kerana ia merupakan bahasa pemersatu untuk menyatupadukan guru-guru dan pelajar-pelajar yang berbilang kaum di sekolah. Di samping itu, di sekolah SMK Sulaiman Bentong Pahang, penggunaan bahasa etnik masing-masing tidak dibenarkan di sekolah bagi mengelakkan sifat perkauman antara pelajar-pelajar di sekolah. Pelajar hendaklah diwajibkan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris ketika di sekolah walaupun berbual dengan rakan atau guru yang sama etnik dengan mereka agar dapat membiasakan mereka dan mahir untuk berkomunikasi menggunakan dua bahasa tersebut. Tambahan pula, pelajar yang berlainan etnik akan senang bergaul antara satu sama lain apabila semua pelajar menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris untuk berkomunikasi. Secara tidak langsung, keadaan ini akan menghaki sifat perkauman dalam kalangan pelajar di sekolah SMK Sulaiman Bentong Pahang. Soalan yang seterusnya yang ditujukan adalah berkaitan dengan adakah kepelbagaian mata pelajaran dalam pelbagai bahasa yang ditawarkan di sekolah dapat memberikan kebaikan kepada para pelajarnya. Menurut beliau, pelbagaian mata pelajaran dalam pelbagai bahasa yang ditawarkan di sekolah sememangnya dapat memberikan kebaikan kepada para pelajarnya. Pelajar mempunyai kelebihan di mana mereka dapat menguasai lebih daripada dua bahasa yang diwajibkan. Sebagai contoh, apabila pelajar mempunyai kemahiran untuk menggunakan bahasa Mandarin atau mana-mana bahasa asing yang lain, mereka mempunyai kelebihan apabila memohon pekerjaan selain daripada kelebihan dalam bidang akademik sahaja. Selain daripada itu, kebolehan menggunakan bahasa asing juga membantu pelajar apabila mereka menuntut di universiti yang mewajibkan pelajarnya mengambil bahasa asing sebagai syarat untuk bergraduasi. Kebolehan menggunakan bahasa asing, misalnya bahasa Arab, juga memberi peluang yang sangat luas untuk pelajar yang menyimpan impian untuk melanjutkan pelajaran ke negara berkenaan atau untuk bekerja. Isu kepelbagaian bahasa dan penguasaan bahasa etnik dalam kalangan pelajar dilihat memberi impak kepada kurikulum sekolah apabila pelajar sudah biasa menggunakan bahasa etnik masing-masing, mereka menjadi kekok untuk menggunakan bahasa Melayu maupun bahasa Inggeris walaupun di dalam bilik darjah. Terdapat juga guru yang sama etnik dengan muridnya lebih gemar berbahasa ibunda mereka sendiri berbanding menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris di sekolah. Misalnya, guru yang berbangsa India apabila sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah gemar menggunakan bahasa Tamil untuk menerangkan apa yang diajar agar mudah difahami oleh pelajarnya. Kepelbagaian bahasa dalam kalangan murid juga menyebabkan mereka mestilah boleh menukar bahasa yang digunakan mengikut situasi atau persekitaran, misalnya ketika di rumah maupun di sekolah. Namun begitu, ia dilihat memberi impak yang positif dan negatif terhadap kurikulum sekolah. Impak positifnya adalah guru tersebut dapat memberikan pemahaman dengan menggunakan contoh, cerita atau penerangan yang menggunakan bahasa Tamil. Impak negatifnya pula terhadap kurikulum sekolah adalah menyebabkan prestasi pelajar dalam mata pelajaran yang diajar yang menggunakan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris merosot dan pengetahuan serta pemahaman mereka terhadap apa yang diajar tidak mencapai standard pencapaian. Kesan positif kepelbagaian bahasa dalam kalangan pelajar di dalam bilik darjah pula, pelajar dapat mempelajari pelbagai bahasa etnik kaum lain yang terdapat di Malaysia. Mereka boleh bertukar-tukar bahasa dan merapatkan jurang dalam pergaulan pelajar berlainan etnik. Kesan negatifnya pula adalah menyebabkan wujudnya kumpulan pelajar yang berpuak-puak sehingga menyebabkan wujudnya sifat perkauman di dalam diri mereka. Secara keseluruhannya, faktor bahasa dalam kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah mempunyai kebaikan dan keburukan terhadap pelajar dan guru di SMK Sulaiman Bentong Pahang. Namun begitu, ia bukanlah menjadi isu yang besar dalam kurikulum SMK Sulaiman kerana setakat ini tiada timbul masalah yang sukar untuk diselesaikan berkenaan dengan faktor bahasa. Sekian saja penerangan daripada saya untuk bahagian faktor bahasa. Jadi saya serahkan kembali kepada moderator untuk perbincangan yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Saudari Regina di atas jawapan yang cukup jelas sekali. Seterusnya, saya ingin menjemput ahli panel kita yang terakhir, iaitu Saudara Muhammad Khaizuran bin Mat Suzami untuk menjelaskan tentang faktor agama. Silakan Saudara. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang konteks faktor-faktor agama lah.
Okey, jadi dalam konteks agama, pengajaran dan pembelajaran haruslah melihat kepada tujuan pendidikan dalam agama itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Hasan pada tahun 1980, proses penyiapan generasi muda adalah untuk mengisi peranan memindahkan pengetahuan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia, yang mana mereka beramal di dunia dan memetik hasil di akhirat. Okay, melalui proses pengajaran dan pembelajaran melalui agama ini, individu pelajar akan dibentuk, dibimbing rohani dan jasmani mereka untuk kepribadian yang menempati ukuran kepercayaan agama masing-masing. Dan mereka dapat mempersiapkan diri mereka ke arah yang lebih baik dalam menghadapi masyarakat di sekeliling mereka. Okay, jadi, tidak lain tidak bukan agama ini mementingkan pendidikan yang memantapkan rohani. Sebagai contoh, di Sekolah Menengah Kebangsaan Sulaiman dapat dilihat di mana guru-guru pendidikan Islam juga mengambil cakna tentang pelajar yang bukan Islam. Ini kerana kepelbagaian budaya di sekolah menurut Cikgu Ainah Nani merangkumi pemahaman, penghargaan dan penilaian terhadap budaya seseorang dan etnik masyarakat. Dalam Al-Quran juga menyatakan manusia dijadikan daripada pelbagai kaum dan kelompok dengan tujuan untuk saling menghormati dan mengenali antara satu sama lain. Okey, jadi menurut cikgu lagi, sebenarnya konsep agama ini tidak menentang kepelbagaian dalam budaya. Malah Islam inilah seiringan dengan konsep kepelbagaian budaya. Okey, tambahnya lagi, bahkan guru-guru pendidikan Islamlah yang selalu membuat program-program yang dapat menyatukan di sekolah. Jadi sebenarnya Islam menyarankan tentang pentingnya menghormati dan menghargai perbezaan-perbezaan yang ada dalam kalangan manusia. Jadi, tidak kira agama apapun, mereka tetap dihormati. Okay, jadi kesimpulannya, kesedaran terhadap kepelbagaian agama dalam sosio-budaya sekolah sebenarnya dapat mewujudkan penyatuan pemikiran dan kesefahaman pelajar-pelajar supaya mereka dapat berkongsi maklumat untuk menjadikan sesebuah sekolah yang berbilang kaum sebagai tempat yang aman dan damai. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Khaizuran. Setelah mendengar penerangan yang sungguh jelas daripada para panel kita, dapatlah disimpulkan bahawa elemen kepelbagaian budaya dalam kurikulum sekolah dapat membantu guru-guru di sekolah untuk mengawal disiplin murid dan meningkatkan profesionalisme terutamanya dalam membaiki amalan pengajaran harian. Kemahiran guru dalam menggunakan strategi, pendekatan, kaedah pengajaran berkesan dan teknik yang bersesuaian dapat membantu guru dalam menerapkan elemen-elemen yang signifikan dengan murid yang datangnya daripada pelbagai budaya dan latar belakang ini. Kebijaksanaan guru memilih metodologi pengajaran akan menjadikan pengajaran guru dan pembelajaran murid lebih bermakna dan berkesan. Selain itu, guru perlu bertindak sebagai role model kepada warga sekolah dan masyarakat, pendidik serta pembimbing kepada pelajar dan bukannya hanya berperanan sebagai seorang guru yang akan menyampaikan isi kandungan pelajaran semata-mata. Sekian saja perbincangan forum kita pada hari ini. Terima kasih.